pada peristiwa Mei 13 tahun 69 ni saya ada. Walaupun perjumpaan perhimpunan yang rasminya dibuat di rumah Dato' Harun di Jalan Raja Muda Abdul Aziz pada petang 13 Mei tahun 69, tetapi selepas keputusan 10 hari bulan pilihan rayanya 11 telah dimaklumkan bahawa berapa kedudukan kursi telah menunjukkan bahawa perikatan telah merosot, maka perarakan mula dilakukan oleh parti-parti yang menang, sama ada daripada DAP, Gerakan dan Front Sosialis, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. So malam ini kita berbual. Saya gunakan telefon untuk tuan-tuan dan puan-puan mendengar apa yang saya nak cakap di dalam sedang video ini, supaya tuan-tuan dan puan-puan semua mendapat sedikit pengetahuan. Jadi sekarang dah 107 orang, ya. Wah, jumlah 107 orang, 119. Ya, dan ya. Okay, permatang pauh. You kata you clear. Okay, good. Okay, semua orang kata okay. Hari ini kita nak bercakap dalam isu semasa. Untuk mendapatkan berita isu semasa, kita buka Malaysia Kini. Kerana Malaysia Kini ni bukanlah hebat sangat, tapi kadang-kadang perlu diberi penjelasan terhadap isu-isu yang dibawa oleh Malaysia Kini, untuk kita menjawab ataupun memberikan pandangan kita terhadap berapa yang Anahiu hari ini telah membuat saman kepada Musa Aman. Jadi ahli parlimen segambut tu memfailkannya. Dia kata Musa didakwa berbuat demikian ketika bercakap dalam forum bertajuk Wacana Isu Semasa Perjanjian Damai Hak Nyai tahun 89, PKM menyerah diri yang diadakan. Dalam ucapan itu, Musa Hasawa antara lain telah mencadangkan DAP telah menerbitkan sebuah buku mengenai peranan orang Melayu di sebalik peristiwa rusuhan 13 Mei. Menurut salinan penyataan tuntut saman yang dilihat oleh pihak ini, dia mendakwa ucapan itu mengandungi kenyataan fitnah yang sama sekali tidak benar, merendahkan, menyusahkan, palsu, salah dan tanpa asas. Perantif itu juga mendakwa ucapan defendant itu telah dirancang terlebih dahulu, dibuat dengan niat jahat, digerakkan oleh niat jahat pihak defendant untuk merosakkan, mencemarkan nama baik, memfitnah, mencederakan dan memusnahkan reputation plaintiff. Menurut plaintiff, ucapan itu bertujuan untuk mencederakan plaintiff secara politik. Melalui tindakan undang itu menuntut rakyat rugi. Okay. Pada peristiwa Mei 13 tahun 69 ni saya ada. Walaupun perjumpaan perhimpunan yang rasminya dibuat di rumah Dato' Harun di Jalan Raja Muda Abdul Aziz pada petang 13 Mei tahun 69, tetapi selepas keputusan 10 hari bulan pilihan rayanya 11 telah dimaklumkan bahawa berapa kedudukan kursi telah menunjukkan bahawa perikatan telah merosot, maka perarakan mula dilakukan oleh parti-parti yang menang, sama ada daripada DAP, Gerakan dan Front Sosialis, ya, Perkemas dan sebagainya. Jadi dalam isu ini memanglah ada rekodnya bahawa
perkara-perkara perkauman ini berlaku antara dua pihak. Semua orang bercakap soal perkauman pada pilihan raya tahun 69. Ini boleh diteliti di dalam surat khabar seperti Utusan Melayu, Berita Harian, News Time, The Star tak ada masa itu. Bahawa semua orang membangkitkan isu perkauman. Bagi orang Cina, dengan heronya Goh Hock Guan, dalam ceramah-ceramah pilihan raya pun telah membangkitkan isu-isu perkauman. Tan Chee Koon daripada DAP, Fai Yuteng pun sama, SP Sinawasagam, DR Sinawasagam pun sama-sama membangkitkan isu yang dilihat dalam satu kataan tidak perkauman, tetapi mempersoalkan hak-hak orang Melayu. Dan PAS juga masa itu telah membangkitkan isu-isu perkauman, bukannya menyerang orang-orang Cina dan India, sebaliknya membangkitkan kegagalan perikatan iaitu UMNO menjamin kepentingan Melayu. Jadi kalau kita lihat dari segi itu, bahawa masa kempen pilihan raya 69 adalah kempen membangkitkan isu-isu perkauman yang dalam bentuk bukannya provokasi tetapi mempersoalkan orang-orang Cina daripada DAP, orang India dan sebagainya, orang Melayu dari PAS juga mempersoalkan, memperfikirkan orang Melayu yang memerintah masa itu, apa yang ada pada orang Melayu. Oleh yang demikian, pada saya lah, antara DAP ini dengan Parti Komunis Melaya ni, dia terasing tetapi menjadi satu pendapat yang sama di kalangan DAP, kerana kebetulan PKM ini ialah satu parti komunis yang didominasi oleh orang Cina, termasuk hero mereka Chin Peng. Jadi saya harap tuan-tuan dan perempuan memahami peristiwa 13 Mei ini. Saya konsisten mengatakan bahawa peristiwa 13 Mei ini tak ada lagi dah orang yang ada dalam masa itu. Semuanya, kalau ada pun masa itu budak-budak ataupun sudah pun meninggal dunia. Saksi-saksi 13 Mei tak ada yang ada lagi. Hanya melainkan data-data, tulisan-tulisan, cerita dari mulut ke mulut dan sebagainya. Okey. Jadi saya tengok perkara dalam Malaysia kini tak ada yang berita yang berat-berat yang memerlukan saya memberikan komen. Apapun keadaannya, sebagai rakyat Malaysia memberi keyakinan kepada pihak PDRM, Polis Diraja Malaysia, khasnya IPD Shah Alam, untuk menyiasat akan lukisan mural potret pemimpin yang dibuat di Shah Alam yang telah diconteng. Dan kabarnya pihak polis telah mendapat rakaman CCTV siapa yang melakukan. Kalau berdasarkan gambar yang kita tengok, mereka melakukan di waktu malam. Kelakuan kedua orang wanita ini adalah satu pesanan ataupun satu daripada petunjuk bahawa jangan kita melihat wanita ni, wanita sekarang sudah agresif. Sikap kebencian dan kemarahan mereka itu sama dengan lelaki dah. Kemungkinan wanita sekarang sama juga untuk menuntut hak, bahawa mereka juga boleh melakukan protes secara agresif dan berkesudahannya melanggar undang-undang, di mana gambar tuanku Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong diconteng, dan sebagainya. Pemimpin lain seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi kalau nak conteng vandalism, okey, tetapi dengan perkataan babi itu, ini menyentuh perasaan orang Melayu.
Jadi apa yang kita sudah maklum bahawa perkara yang demikian serah saja kepada polis untuk melakukannya. Kemudian tuan-tuan, editor buku yang disyaki hina jata negara dikesan di Australia. Ini tuan-tuan kena tengok. Tuan-tuan, editor buku Ribet Reformasi, Resistance and Hope in News Malaysia, Ken Wong, yang gambar kulit buku tersebut didakwa menghina jata negara dikesan berada di Australia. Jadi Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, DCP Mio Faridal Rush White berkata, berdasarkan siasatan, Wong menyambut perayaan Tahun Baru Cina di Malaysia bersama keluarganya pada awal tahun ini sebelum kembali semula ke Australia pada hujung Januari lalu. Beliau berkata, berdasarkan maklumat, Peguam Wong memaklumkan penyunting buku itu memegang status pemimpin pemasutin tetap PR sejak 10 tahun yang lalu. Jadi langkah yang terbaiknya sekarang ini, saya bukannya resis perkauman, iaitu Kementerian Dalam Negeri mencadangkan supaya warga negaranya, dia, isteri dan anak-anak dan adik-beradiknya, kalau tidak mahu berjumpa dengan PDRM, bekerjasama, kita buanglah sebagai warga negara. Jadi pada saya, seorang yang mempunyai pemasukan tetap, sama ada dia Melayu ke, Cina ke, India ke, duduk di negara asing, sudah tidak ada lagi kesetiaan kepada negara ini. Dari itu, langkah-langkah yang perlu dibuat sekarang ialah untuk membolehkan bahawa Wong, apa nama dia ni, Ken Wong ini, dia ambil tindakan. Jadi cara yang terbaik untuk kerajaan Malaysia mengambil tindakan, walaupun kita ada 2 majoriti, pindah akta yang mana membolehkan bahawa seseorang yang tidak mau menyerah diri kepada pihak polis dalam tempoh tertentu, setelah ia isytiharkan sebagai wanted dalam masa 3 bulan, maka kerajaan ataupun Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Pendaftaran Negara berhak untuk melucutkan sebagai warga negaranya. Jadi ini langkah yang paling baik sekali. Kita tak boleh menunggu maklum balas daripada Wong menerusi peguamnya seperti dikatakan oleh pihak polis. Kita mesti tegas sekarang. Kalau ia dilakukan oleh orang Melayu pun, kita kena lakukan perkara yang sama. Ya, ini tidak ada kena-mengena pun dengan isu resis dan sebagainya. Konflik di Laut Cina Selatan ini sepatutnya Menteri Luar Negeri mengadakan forum penjelasan kepada rakyat akan kesannya terhadap provokasi China terhadap Malaysia dan juga pencemaran yang dilakukan oleh China terhadap wilayah Malaysia, di mana kita telah pun mengamalkan konsep kawasan aman, bebas dan berkecuali ini sejak tahun 70-an lagi oleh almarhum Tun Abdul Razak. Ya. Jadi sekarang saya nak jawab soal tuan-tuan semua. Mana yang ada jawapan, saya akan, ada soal, saya akan jawab. Saya ambil daripada atas. Ada masa. Sebelum itu, saya nak jawab kenyataan yang ditulis oleh, tak ada dalam Malaysia Kini, tak ada, iaitu Tan Sri Rais Yatim, yang mempersoalkan keputusan mahkamah membenarkan Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib menghadiri mahkamah setelah Speaker Dewan Rakyat menulis surat akan perlunya ataupun haknya Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak selaku ahli parlimen berucap di Dewan Rakyat bagi perkara membahaskan usul Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong.
titah ucapan sepaduka baginda Yang di-Pertuan Agong. Masalahnya tak ada presiden apapun. Semua orang boleh buat permohonan kepada mahkamah. Kalau dia melalui dalam isu ini, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak menggunakan speaker Dewan Rakyat sebagai alasan dan bukti kokohnya untuk minta pelepasan bicara mahkamah. Tapi mahkamah juga, kalau kita baca, banyak juga perkara-perkara yang melepaskan orang tengah bicara ini, termasuk menyerahkan pasport. Contoh dia, seorang yang dituduh perlu pergi ke luar negeri kerana perubatan. Jadi bagaimanakah surat sokongan untuk mendapatkan yang dia perlu mendapatkan rawatannya? Tentulah daripada doktor, pusat perubatan di luar negeri yang mengesahkan bahawa dia perlu mendapatkan rawatan ini. Kalau tak, dia menghadapi kesan yang dalam. Jadi masalahnya sekarang ni tak timbul soal speaker punya surat bertentangan dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan, iaitu semua rakyat dilayan sama. Ini soal mahkamah, terserah pada mahkamah. Mahkamah itu kan mempertimbangkan berat dan ringan, salah atau tidak. Jadi kalau mahkamah berpendapat bahawa ada hujah yang munasabah Datuk Seri Muhammad Najib pergi ke parlimen untuk bicara, membuat ucapan dia, bukannya dia pergi ke parlimen, dia duduk di kedai kopi belakang tu, cafeteria itu, atau dia tidak hadir ke parlimen pada hari yang dia katakan dia nak pergi ke parlimen, sebaliknya dia pergi shopping ke, ataupun dia tidak berucap. Ini masalahnya. Ada videonya, ada kenyataannya, ada handset dia yang Datuk Seri Muhammad Najib telah berucap di parlimen telah mendapat kebenaran mahkamah untuk menangguhkan bicara, bukan menamatkan, bukan tutup bicara itu, ditangguhkan. Kerana beliau sebagai orang yang kena tuduh perlu ada di dalam mahkamah. Ini kena tuan-tuan kena faham lah ya. Saya tak lawyer pun saya faham. Okay.